Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam dan para pegawai surau, seterusnya dihormati pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa Surah An-Nur Pasal 3A Seremban Selatan, kan? Betul, Bandar Seremban Selatan. Mauna tak datang, lupa tak? Tengok macam betul surau ni, jadi macam dah besar, Seterusnya tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana malam ni dapat kita berjumpa lah setelah sekian lamanya. Memang saya tengok dia berwajah baru, kerana dia renovate sikit ke, kan? Lebar lagi kot. Itulah, Alhamdulillah. Ini tidak terlewat untuk saya mengucapkan tahun baru hijrah. Dan ini pun bukan dia di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang berpuasa, kan? Malam Ashura, sebelum tu Tasu'a, ni puasa hari ke-11 pula, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal kita, insya-Allah, amin. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hijrah faqala la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun, ya, wa zastaghfirhum faghfiru, atau kama qala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau kata Rasulullah SAW ditanya berkenaan hijrah, baginda Islam bersabda, tiada lagi kewajipan berhijrah ke Madinah selepas pembukaan kota Mekah. Akan tetapi bagi kamu untuk mendapatkan fadilat seumpama hijrah adalah dengan jihad dan niat. Ya. Dan tak ada lagi lah nak hijrah macam zaman Nabi SAW dan para sahabat dan hum seperti dahulu. Dari kota Mekah pergi ke Madinah, tak ada lagi, kan? Dahsyat hijrah macam tu, tuan-tuan, ya. Bayangkanlah kalaulah kita diarahkan untuk berhijrah macam tu, mampu tak kita buat, kan? Okay, semua penduduk bandar Seremban Selatan, yang Islam ni, semua pernah pindah pergi Perlis. Nak pergi tak, kan? Perlis pergi tu, kan? Jauh mana, kan? Jauh lah, ya. Belum tentu kita akan pergi, kan? Tu, cuba bayangkan para sahabat tu. Masalahnya yang perintah berhijrah tu, dia bukannya kita boleh bawa angkut rumah pergi angkat, bawa kereta segala, harta yang ada tu, maknanya ditinggalkan semua habis. Sebab tu tak ada di kalangan sahabat muhajirin ni yang tidak berhijrah. Semua berhijrah, kan? Jadi setiap hijrah mereka tu, dia ada cerita yang berbeza-beza lah. 1001 macam lah lebih kurang. Dia tak semuanya sama, ya. Kisah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang hebat ni, kan? Bila dia berhijrah, dia dikejar oleh kafir Quraisy Mekah, Qanafalo. Dia perhatikan mana di kalangan sahabat yang nak berhijrah ni, dia orang akan blok, dia akan tahan, tak bagi keluar
daripada Mekah, tak bagi pergi Madinah berhijrah sama Nabi Muhammad SAW, dia tak bagi. Kan? Tapi itu Suhaib Ar-Rumi ni, dia sampai dekat satu bukit, lalu dia berhenti. Dia dah perasan dah ada orang ikut dia. Inilah orang kafir Quraisy ni, kan? Ada kata belasan orang yang ikut dia. Jadi bila dia berada di atas bukit tinggi itu, dia pun tarik anak panah dia. Kan? Dia dekat atas, orang tu kat bawah. Kan? Dia kata kalau aku lepaskan anak panah ni, ya, pahlawan Islam semua tahu anak panah ni dia takkan pergi ke lain melainkan tepat ke dahi orang yang dia nak tuju. Ni jangan bermain. Kan? Tengok kan, ketepatan tu kan. Jadi dia tanya, kau nak apa daripada aku? Kan? Lalu dia orang ni pun katalah, kau dulu wahai Suhaib datang ke Mekah ni, apa pun tak ada, harta tak ada, ya? Tak ada harta. Kemudian kau duduk Mekah, akhirnya kau ada jadi orang yang senang lah, orang yang kaya. Okay? Sekarang kau nak tinggalkan Mekah, kau nak pergi ke Madinah ikut Muhammad. Okay? Dia Suhaib tanya, apa yang kamu nak? Kami nakkan harta kau. Kalau aku berikan ke semua harta-harta yang aku ada kat Mekah tu, adakah kau lepaskan aku pergi berhijrah ke Madinah mengikut Nabi Muhammad SAW? Dia tanya. Dia orang kata, ya, kami izinkan kau pergi. Bayang kalau tuan-tuan ni jutawan, ada duit 1 juta macam tu kan, bagi macam tu kan, sebab tuan-tuan nak keluar berhijrah, tu baik tak kan? Termasuklah diri saya ni, belum tentu lagi kita akan buat macam tu kan? Itulah iman para sahabat ni, memang dahsyat dan hebat. Memang kita tak terikut lah, jauh macam langit dengan bumi nak bandingkan dengan mereka ni, ya? Okay? Jadi memang mereka semua berhijrah secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap. Ialah sebab dia orang ni minoriti, tak ramai, ya. Kafir Quraisy Mekah ni pula majoriti, ya. Cuma seorang sahaja yang berhijrah secara terang-terangan, tak lain tak bukan, itulah dia Khalifah Islam yang kedua ni, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia siap buat pengumuman lagi, esok aku nak berhijrah ke Madinah. Siapa yang nak tengok anak dia jadi yatim, isteri dia jadi janda, silakan tunggu aku di tempat sekian-sekian. Memang dahsyat, ya. Berani dia buat pengumuman, ya, di tengah bandar Mekah tu, di kota Mekah ni, beritahu yang dia nak keluar berhijrah. Siapa nak halang, silakan. Maknanya kalau siapa yang halang tu memang ya, arwah lah jawab dia, kan? Takkan nak lawan Sayyidina Umar ni, hebat, kuat ni, ya. Jadi bila dia berhijrah tu, tak ada seorang pun yang berani. Dan siapa sanggup kan tinggalkan anak kena yatim, isteri jadi janda, dia pula mati, ya, sebab menghalang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ni hebat, ni dahsyat. Sebab tu dalam agama ni kadang-kadang perlu juga orang macam ni. Memang perlu pun, kan? Kalau tidak, agama tu dipijak-pijak, kan? Ni dalam surah rumah Allah ni, ya? Kita perlu ada orang yang sifat dia, ya, lemah lembut. Ada yang tegas, Sayyidina Umar. Kalau semua lembut, ya tuan-tuan, kena bijak lah, betul kan? Mesti ada ketegasan, mesti ada kelembutan. Dia combine dua ni. Okay? Baik. Jadi memang sukar, bukan mudah nak hijrah seperti mana para sahabat. Tetapi seperti mana disebut, ya, dalam hadis itu, ya, untuk mendapatkan fadilat, kelebihan yang sama macam mana hijrah para sahabat tu, apa dia? Ya, hijrah dengan jihad dan niat. Jihad dan niat yang baik dalam semua perkara, ya. Yang ada dalam, ya, syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, kan? Dan apabila kamu diseru oleh pemerintah muslimin yang sah untuk berjihad, maka pergilah. Okay? Jihad dan niat yang baik dan setiap perkara. Tu apa-apa pun kita niat tu yang penting. Tujuan datang surau An-Nur ni kan, ya, apa tujuannya? Betul tak niat ke tu?
Kadang-kadang niat tu betul, tapi bila ada faktor luar tu dia jadi dia menyimpang sikit. Dia pula bisikan syaitan, dia lagi lari. Itu bagus untuk kita membetulkan niat. Sebab tu antara adab para ulama yang terdahulu, mereka dalam mengarang kitab, kita perhatikan apa antara adabnya. Bila muqaddimah intro tu, mesti dia akan sebut hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai habis. Itu antara dia orang punya disiplin dalam mereka dia mengarang kitab. Dia mengingatkan diri dia sendiri dan juga orang lain ni tentang betul pentingnya niat dalam melakukan sesuatu perkara kebaikan. Itu bagus kalau kita ni selalu diperingatkan oleh guru-guru antaranya, tak kisahkan kawan ke ahli keluarganya, jom kita betulkan niat kita buat kerana Allah. Memang betul kaedah tu, betul dah cara tuan-tuan. Kadang kita lupa kan. Okey. Jadi kemudian hijrah yang paling afdal, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ayyul hijrah afdal? Qala an tahjura ma kariha rabbuk azza wa jalla. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, apa hijrah yang paling afdal? Nak tahu apa hijrah paling afdal? Baginda sallallahu bersabda, engkau berhijrah meninggalkan apa yang dibenci oleh Tuhanmu. Tahjura ma kariha rabbuk. Jadi mula tahun yang baru ni kan, 1444 ni, kita cuba sedaya upaya tinggalkan apa yang dibenci oleh Allah SWT. Tengok ni ramai yang menyalin ni. Jarang tempat lain buat macam tu kan. Ini benda yang disukai Allah Ta'ala lah. Apa kita dapat, kita tulis supaya balik dia boleh orang kaji. Dan kuliah ni juga, kelas, pengajian ilmu agama ni, antara perkara yang baik. Mana orang yang hadir ke rumah Allah, dia pergi masjid ke surau ke, tujuan dia untuk belajar ilmu agama ataupun untuk tahu tentang ilmu agama, kalau dia buat tu kerana Allah, apa dia akan dapat? Pahala seperti mana orang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Subhanallah, dahsyat kelebihannya. Kenapa Allah Ta'ala bagi ganjaran yang orang kata kau-kau punya kan? Dahsyat. Kita nak pergi haji pun susah, ini kan pula dapat buat haji sempurna. Nak pergi haji kalau daftar hari ni, 50 tahun akan datang pun dapat giliran kan? Tak termasuk COVID lagi kan? Itu dia. Sebab apa? Sebab nampak macam simple, pergi masjid, belajar, nampak kan dah biasa lah. Tapi berapa ramai yang boleh buat? Inilah waman yang boleh datang malam ni kan. Inilah muka dia. Berapa ramai yang ada dekat bandar Seremban Selatan ni. Berapa ramai, berapa pintu yang ada dekat ni ahli karyah surau kita ni. Katalah 500 buah rumah kan, berapa persen yang hadir malam ni? Kita tak sampai 10%. Mungkin 10% sahaja, mungkin 5% sahaja. Dan lain tu mungkin masih lagi bekerja, ada yang tak balik lagi. Tak apalah kan. Mungkin ada yang sedang mengikuti secara live di IB Live surau kita, alhamdulillah kan. Teknologi yang ada ni, dia kena pakai, dia manfaatkan sebaiknya. Okey, baik. Jadi kelebihannya dengan syarat ikhlas. Tapi kalau datang tu bukan ikhlas, tak apa ganjaran tersebut. Allah Ta'ala bagi ganjaran yang melipat ganda yang dahsyat ni, supaya orang tu dia bersungguhlah dalam buat perkara tersebut. Dia kalau setakat satu je pahala, malihlah beri kan. Siapa yang menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala akan diberi satu pahala. Sikit pun dah kan?
Tapi untuk bagi ganjaran ni macam mana ibadah haji. Kita buat imagine ya, dengan cocok panihnya buat haji, dengan 40 hari duduk kat sana, khusus haji 17 siri kat sini, tambah pula khusus-khusus yang lain, persiapan dia, beli barang tu, beli ni, hafal itu, hafal ini, sampai sana bersosak dan sebagainya, kan? Tu belum tentu lagi dapat haji yang sempurna tu. Ya. Okay, sakit, demam dan sebagainya, tapi boleh dapat kelebihan tu dengan kita menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita belajar ni dia yang bermanfaat. Sebab tu dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia kata bahawa Nabi SAW berdoa apabila solat subuh, sebelum beri salam. Ya. Dia bila sembahyang subuh, sebelum baginda beri salam ayat akhir ni kan, ada doa Nabi baca. Apa doa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa dia. Maksud dia, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Satu. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, amalan yang diterima. Kan biar kita tahiyat kan, fil alamin innaka hamidum majid. Boleh sambung baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hafal lah Ustaz. Tak hafal kan? Tak hafal, balik kan hafal lah. Dah cuba dah berbulan-bulan tak hafal juga. Nabi macam mana? Kan? Lintaskanlah doa tu dalam hati kita. Ingat pergi sobut pula waktu sembahyang tu kan. Fil alamin innaka hamidum majid. Ya Allah, bagilah aku ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amalan diterima. Batal sembahyang dia, buat ponik yang dah adik kan. Kondak adik ni. Ya. Pada sembahyang mana boleh, luar sembahyang okey. Kalau dia nak sebut luar sembahyang, habis tu sebut sembahyang tu okey lah. Dalam sembahyang jangan pergi sebut sembahyang. Okey. Sebab tu ilmu ni, sama ada ilmu kita belajar ni, sama ada dia jadi ilmu manfaat ataupun tidak manfaat. Itu tak guna juga. Belajar punya banyak, menimbun ilmu dia belajar, tapi tak bagi manfaat dekat diri dia ataupun orang lain. Itu yang kita takut tu kan. Ya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk tahun yang baru ni, kita ubahlah, kita pilih kan hijrah kita, tanamkan azam tekad kita untuk tahun yang baru ni, ya, buat perkara yang Allah Ta'ala suka, tinggalkan apa dibenci tadi. Okay, saya nak kongsikan beberapa poin yang penting. Yang pertama, hijrah kita mulakan dengan Al-Quran. Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Cuba kita tengok, sepanjang 23 tahun dakwah Rasulullah SAW, siapa yang memandu dia? Allah SWT. Melalui apa? Wahyu. Siapa sampaikan? Jibril AS. Wahyu tu apa dia? Al-Quran. 23 tahun dipandu oleh Al-Quran. Kita hidup ni mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dikonalah ikut sunnah tadi, ya, mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Ya. Jadi sebelum kita ikut panduan tu, konalah kita tahu baca Al-Quran. Kan? Macam mana pula kita nak ikut Al-Quran tapi baca pun tak erti? Macam mana? Kita cari seorang guru seperti yang baginda Nabi SAW. Tengok segi logik dia tuan-tuan, tak ada masalah pun Allah Ta'ala tu nak turunkan Al-Quran ni tauhid masuk dalam dada Nabi sekaligus 30 juzuk, bab masuk tauhid, tauhid hafal, tauhid ingat. Tak payah perantara-perantara Jibril ni kalau ikut logik dengan kekuasaan Allah Ta'ala tu. Tapi kenapa dia buat ada pula yang tukang sampaikan ni?
Tukang sampai ni pula sangat mulia, ketua segala malaikat, Jibril AS. Itulah dia mengajar kita ibrah daripada perjalanan kehidupan Rasulullah tu. Maknanya hidup kita ni mesti berguru, mesti cari guru yang betul, kan? Minta dekat Allah Ta'ala, kena minta, ya Allah, kau pertemukan aku, jumpakan aku dengan guru yang mursyid, yang boleh memandu aku menuju ke arah redha-Mu, ya Allah. Dan jangan silap guru lah, kan? Ada orang dia cari guru, tapi dia cari guru yang paling famous, paling ramai followers. Tengok kat YouTube siapa paling ramai followers, ikutlah. Tanpa dia selidik atas belakang. Kan ikut rupa-rupanya berwirid tak boleh, zikir tak boleh, selawat salah, doa salah. Itu dah tuan. Jangan hati-hati. Jangan tersilap pilih guru. Okey. Tu Jibril AS ni ketua malaikat. Kita cari guru yang sebetulnya. Jangan kita silap dalam memilih guru. Okey. Baik. Cari guru talaki betul-betul, khatam 30 juzuk, pastikan diri kita dah ahli keluarga masing-masing. Senang, masing-masing jaga keluarga masing-masing. Selesai cerita. Boleh kita nak sibukkan kau ni jiran sebelah. Yelah, maksud saya betulkan keluarga kita dulu. Dah okey rasa, boleh kita ajak orang lain pula, kan? Ajak, jom kita, ataupun belajar sesama lagi bagus. Kita panggil ustaz ni tak, kita belajar Al-Quran. Tahun baru ni kita hijrah, kita mantapkan Al-Quran supaya Ramadan tak lama lagi ni akan datang ni, untuk 2024 ni. Bila Ramadan tu steady, kan? Pandai baca Al-Quran, contohnya seronok baca Al-Quran. Itu dia tuan, mulakan dengan Al-Quran. Sebab tu para salafus soleh, ya, apa-apa hal sebelum mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lain, kan, mereka dihantar ataupun mereka disuruh, diasuh supaya boleh pandai baca Al-Quran. Malah mereka menghafal Al-Quran. Ke Imam Syafi'i, ke Imam Nawawi, ke Al-Ghazali, ke Imam Ar-Ramli, ke siapa baik, Imam Hanafi, ke Hanbali, ke Maliki, ke semua mereka dimulakan dengan Al-Quran. Punca dia tu, kan, permulaan dia tu mesti tidak Al-Quran, barulah masuk pada ilmu-ilmu yang lain, ya. Semua ilmu lain ni dia punya dalil terhadap Al-Quran. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Contoh pula dia tak belajar Al-Quran, tiba-tiba tuih belajar fiqah. Tak belajar Al-Quran, tiba-tiba tuih belajar ilmu tauhid. Dah lah jadi tak betul, kan? Ya. Tak belajar Al-Quran, tiba belajar tasawuf. Tak belajar Al-Quran, tiba belajar hadis. Itu yang huru-huru jadi tu kan, kesilapan dalam masyarakat ini. Ada yang bersemangat belajar Al-Quran tapi belajar melalui YouTube. Buka-buka ni dengar macam ni baca, tak jadi dia tuan. Mana boleh macam tu. Kita kena cari guru bertalaki betul-betul, kita face to face, mulut ke mulut. Kita baca, dia tengok, dia baca, kita ikut, kan, sampai khatam. Jangan belajar sekolah jalan. Ada juga yang belajar tapi separuh dah kecundang, separuh kecundang. Jangan lemah semangat, kena ada semangat. Okey, itu satu. Yang kedua, ya, solat. Hijrah kita ke arah perkara yang Allah Ta'ala suka, ya, lepas Al-Quran ni tadi, solat. Okey. Sebab Nabi SAW sebut as-salatu imaduddin, ya, man aqamaha man aqamad-din, man tarakaha faqad hadamad-din. Ya, solat itu tiang agama. Siapa yang dirikan solat, maka dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia meruntuhkan agama. Okey. Jadi sekarang ni lepas habis Covid kan, saya tengok banyak masjid dan surau usaha untuk ramaikan balik jemaah. Macam-macam cara lah. Iklan lah, buat makan-makan lah. Ada yang bagi duit dekat budak pergi sekolahan subuh kan. Siapa datang subuh, dia dapat duit poket RM5. Bonoh surau tu kan. Tengok, ramai budak.
bukan uji sekolah. Ada tempat macam tu. Yelah, tak usah kita nak bergaduh. Apa bodoh, semayang pun nak berupah. Janganlah kita terus negatif. Mungkin dia ada orang yang pemurah nak sponsor kan, ambil lah. Mula-mula memanglah macam nampak macam buat tu macam tak ikhlas. Tapi lama-kelamaan mungkin dibuat tu sementara, mungkin sebulan, mungkin bulan, taklah sepanjang tahun buat macam tu kan. Ya, kita pun kena berstrategi lah tuan-tuan kan. Macam ni anak-anak kita yang kita kecil-kecil tu, kalau puasa penuh bulan Ramadan tahun ni, abah bagi hadiah duit raya. Berapa abah? RM30. Zaman dulu RM30 tu macam RM3,000 lah. Oi, RM30. Dah sekarang RM30. Nak tak? RM30. Buat sekarang ni demand dia macam tak main RM30 bah. Orang PS4, you know, PS4 minta. Nampak budak tu sekarang. Kurang-kurang iPhone kan, kita pun tak pakai iPhone, dia pula minta. Zaman ni berubah tuan-tuan ya. Oi dahsyat. Okey, jelah mula-mula tu je mak ayah kita dia letakkan hadiah kan. Kalau ni dapat hadiah. Kadang puasa tak penuh pun 30 hari, tapi bagi juga, bagi galakkan. Tak puasa penuh pun dapat. Malulah kalau tu tahun depan puasa penuh lah. Ada juga yang tak penuh pun dapat ni. Tahun depan tak payah puasa penuh tu. Ada juga macam tu. Yang panjang akal ni. Tapi kita lah yang bantau mereka. Tapi lama-kelamaan kita tak heran dah. Ni kalau kita ada mak ayah kan, ada tak kita tunggu bah dia ayah tu ni? Mana ada? Dah tua kan. Dah akil balik, dah lama dah akil balik kan. Mana ada kita tuntut duit raya ke apa kalau musuh penuh. Tak ada, sebab dah jadi ikhlas. Memang kita tahu memang wajib kan. Tapi kalau budak 7 tahun, takkan kita nak ceritakan dia puasa ini merupakan satu kewajipan dalam agama Islam. Budak darjah 1 ketika itu apa bodoh bah ni. Dia pun terkabir dia kan. Sekiranya seseorang tidak berpuasa, berdosalah dia akan polik tu. Sebab tu cara dia tu, tahun ni kalau puasa penuh abang bagi duit raya. Kita tak beritahu dia apa kenapa orang puasa kan. Tapi melainkan kalau dia tanya kan, Allah suruh puasa kan. Kalau tanya tu begitu lah. Tapi cara dia tu, approach dia lain dah kan? Baik. Jadi solat ya. Yang kedua solat. Solat tu tiang agama. Disebut tiang tu kan. Surau ni kalau tak ada tiang, macam mana nak dirikan dia? Perlu dah dia mula. Tiang tu asas dia solat kan? Tak kira macam mana cara nak cari orang datang surau masjid. Saya selalu syorkan tempat-tempat masjid surau ni kita buat kempen solat. Mulakan dengan solat subuh berjemaah kan. Cubalah buat kan. Tapi bila satu Ahad tu, budak ni macam ni, adik-adik ni kan, anak-anak kita ni, dia tukang kejutkan taman tu. Katalah ada 20 orang budak, bagi-bagikan. Okey, adik 5 orang pergi lorong ni, tekan loceng ya, bagi salam. Ting-tong, pukul 5 sore. Satu Ahad lah, jangan buat hari Isnin berjemaat. Kau bangun awal pergi sekolah nanti semua ni lain pula jadi ya. Kita mulakan satu Ahad ya. Jadi sebelum dia pergi kejut tu, pakaikanlah baju macam ni, pakai baju elok, pakai kain, pakai sorban lagi kan, handsome, cantik lepas tu ya. Pakai baju tidur pakai baju tidur kan, berapa baju Doraemon pakai ni kan. Ya. Jadi bila pagi-pagi tu yang kita war-war lah bagi WhatsApp group surau masjid. Bila satu Ahad tu, bila tekan macam bila budak kecil bagi salam, kita ni tengok siapa pula pagi-pagi ni. Mungkin dia lupa kan, dia dah ada announcement dekat surau hari-hari, dah iklan kan. Lupa. Ni budak ni cantik lah, pakai jubah, pakai sorban. Pakcik, jom sembahyang subuh dekat surau tu. Kita ni tua tuan-tuan, budak darjah 3 ajak pergi surau. Apa pesan? Malu tak? Kau tak pergi malu tak? Malu.
Dia tengok, ya Allah, comel lah budak ni, bagus. Dia dah budak kan, tak ada dosa macam kita ni yang melampau dosa kita buat kan. Jadi nak tak nak, dia walaupun terpaksa, dia rasa Allah malunya kan, dia takkan aku tak pergi, dia pun pergi. Okay. Tu saya suruh budak ni orang tak sakit hati kan. Tapi kalau suruh bapak budak, apa yang kau jud, lain rupa dia kan. Kita pun hal pagi ni bising-bising, kita kalau ceng orang tidur ni, Assalamualaikum, salam, ada apa? Jom, seorang nak pergi je, tapi dia ni mau nyomak yang pergi-pergi tu tak. Bila orang tua yang pergi. Tapi kalau budak tu nak marah pun tak dapat hati, nak tak nak pergi pun rasa tersalah rasa. Dia akan pergi walaupun terpaksa. Kadang-kadang orang tu terpaksa, itulah kadang-kadang Allah Ta'ala berikan hidayah pada orang tersebut. Kalau tak semua orang, mungkin ada beberapa orang. Lepas tu dia seronok juga macam ni. Esok datang lagi, lusa datang, dia dah jadi orang yang regular rumah Allah ni. Kita jangan main. Nampak benda tu remeh, tapi boleh dipraktikkan. Baik, perkara yang kedua ni, sembahyang ni, ya, janganlah kita jadi orang yang hanya menunaikan sembahyang, tapi kita jadi orang yang mendirikan sembahyang. Okey. Orang yang mendirikan sembahyang ni, okey, satu ciri-ciri dia sembahyang di awal waktu, tidaklah melewat-lewatkan sembahyang. Kan? Itulah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ya, mesti awal. Macam tuan tadi kan tengok maghrib awal dah datang. Okey. Nombor dua, semua rukun-rukun dan syarat sah, perkara-perkara sunat dalam sembahyang tu mesti dia buat dengan sempurna. Macam mana dia nak buat dengan sempurna? Dengan cara dia belajar. Memang kita dah sembahyang, ada orang sembahyang 50 tahun, 60 tahun. Soalan dia, kita yakin ke setiap rukun yang kita buat tu memang kita confident betul, tepat, sama macam mana yang Nabi SAW buat? Itu soalannya. Kalau Ustaz tak tahu lah Ustaz, siapa main agak-agak ni, agak-agak tu ayo, kau nak cari guru, buat satu kelas khas, belajar kulit ke kulit, A sampai Z, rukun 1 sampai rukun 13. Pastikan, make sure diri kita dan anak-anak keluarga kita, ada kerah kita. Ya, pastikan. Saya boleh buat kalau tuan-tuan nak lah. Dan kalau tak nak, saya pergi tempat lain. Tapi kena tengok hari yang bila. Tak boleh tiba-tiba, tak boleh lah. Kono dah pilih hari ni kan, cari satu hari, bila tarikh dia kita buat A sampai Z. Saya akan tunjukkan panduan kitab, insyaAllah. Okay, ikut kemampuan, ikut masa saya lah. Kalau siapa tuan-tuan carilah susah lain pula, mana yang berkelapangan. Okay, penting tuan-tuan. Syarat nombor 2, rukun itu semua mesti betul kan. Ni tak sembahyang tapi tak ada tamakninah, apa jadi sembahyang tadi? Tidak sah. Kemudian itu saya kata penting belajar Al-Quran tadi. Dalam sembahyang ni, rukun yang keempat, contohlah kita ambil satu contoh, dia banyak contoh. Salah satu dia surah Al-Fatihah. Pernah tak kita kira dalam Al-Fatihah ada berapa tanda sabdu tuan-tuan? Kita tak pernah kan? Saya pun tak pernah. Melainkan bila dah belajar dalam kitab tu, ulama fiqah ni sampai dia bincangkan jumlah tanda sabdu pun dia kira, jumlah huruf pun dia kira. Ya Allah, kata very detail. Dahsyat ni diorang ni. Disebab kita belajar tu, kita pun balik rumah pun mengira, ada pendapat kata 156 kan. Sabdu pula, sabdu dia ada 4 boleh sampai. Tanda sabdu tu kan 4 boleh sampai. Boleh kira betul 4 boleh kan. Sekiranya tak ada satu tanda sabdu, sebab satu tanda sabdu ni juga mewakili huruf. Pentingnya tanda sebut. Kalau orang tu dibaca surah Fatihah tak ada sabdu, kurang satu tanda, itu mencacatkan surah Al-Fatihah tersebut. Bila cacat Al-Fatihah, Al-Fatihah yang rukun.
maka rosak salah satu daripada 13 rukun. Kurang satu rukun, apa jadi dengan sembahyang? Tidak sah, tidak diterima. Mana buat ponik sembahyang tuan. Contoh yang paling mudah, ayat dalam surah Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang tu dibaca pada huruf ya tu tak disabdu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berubah maksud dia. Cahaya matahari kami sembah, cahaya matahari kami minta tolong. Kan jauh pergi tu. Tapi bila kita letak sabdu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau lah Tuhan kami sembah, dan hanya Engkau lah kami minta tolong. Beza tak? Macam kan? Tu kita kena buat benda ni. Isyak dah masuk ni. Berhenti kejap. Mana Bilal? Adik ke Bilal? Boleh? Azan. Sila. Siapa Bilal tu? Berhenti kejap lah, bagi laluan azan isyak. Sila. Dia berhenti sebentar, bagi laluan untuk azan isyak. Isyak kita sambung lagi. Tak ada Bilal, kau main tolak-tolak. Kau lah pukul 9. Pergilah. Dah. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim, dirahmati Allah sekalian. Jadi solat tadi kan, solat di awal waktu, laksanakan semua rukun dan
Syarat sah serta perkara sunat solat tu dengan sempurna. Yang penting. Yang ketiga, khusyuk. Khusyuk dalam solat. Khusyuk ni waktu semayang kita tak adalah ingat benda yang di luar daripada semayang. Ingat dunia contohnya. Ingat kejap lagi semayang isyak. Tak adalah waktu imam tu dia bawa solat tu, kita yang jadi makmum kat belakang ni fikir benda dunia. Apa nak makan malam ni? Seolah makcik Nabi dah selalu cari benda lain pula lah. Macam tu kan. Dia fikir benda tu waktu dalam semayang. Ini tidak khusyuk. Okay. Dan yang keempat, semayang ni sewaktu kita membaca setiap perkataan di dalam solat bermula daripada niat tu kan, sampailah kita bagi salam. Setiap perkataan yang kita baca tu, kita merenung maksud dia. Bagi saya, syarat yang keempat ni dia boleh membantu kita untuk mendapatkan khusyuk, membantu untuk dapatkan syarat yang ketiga dia. Mana tak tuan-tuan? Dan sepanjang semayang tu mulut kita sebut memang mana hafal. Kita mana hafal benda tu daripada kecil baca berpuluh tahun. Sekali mulut tu baca, fikiran kita fokus kepada perkataan tersebut. Maha suci Tuhan yang maha agung, baginya segala puji. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya, dengan nama Allah Maha Murah Maha Penyayang. Sekali mulut tersebut, kepala ni merenung maksud. Jadi bila mulut tu baca, kita merenung maksud. Baca, merenung maksud. Baca, merenung maksud. Sobek kau nak ingat benda lain. Tak sobek. Tak ada kan. Saudara-saudara bagi salam, bagi salam habis dah. Macam tu. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu maksud kalau kita tak belajar? Dan kita tak boleh bagi alasan macam ni tau. Macam mana saya nak tahu maksud Ustaz? Saya bukannya belajar Arab. Itu bukan alasan yang tak logik lah. Memang saya tak tahu, saya bukannya ustaz. Alasan tu tak boleh diterima sebab kita semayang ni daripada kecil, daripada umur 7 tahun kan, sampai ke tua. Persoalannya di mana effort, di mana usaha kita untuk faham maksud. Ibarat tuan-tuan baca soka bawang putih, kita boleh baca. Sebab kita pergi sekolahan, kita boleh baca, tapi tak faham apa bodoh cerita ni. Jangan baca soka bawang, besok beli NSTP, kita mampu untuk baca Once Upon a Time. Wah, macam buku cerita kan. Kita boleh baca, sebab kita pandai mengeja, pandai menulis, tapi tak faham apa cerita bah. Oh dah, habis abang baca seberapa jam lepas je. Abang baca tapi tak faham. Eleh tu ni. Ya, jadi tak seronok. Ya, pergi bangun wayang, tengok cerita Mak Kilau, tapi tak kerti bahasa Melayu. Seronok tengok lawan-lawan, nangis, galak semua kan, tapi feel dia tak sama. Faham bahasa Melayu, faham pula sejarah. Wish, ni dah belajar sejarah dulu ni, Mat Kilau apa semua untuk fahaman. Wish, dia buat filem Wish, seronok. Dah belajar dulu, tiba buat. Oi, lain itu yang 2-3 kali pakcik-pakcik pergi tengok kat pegang wayang, nampak terdengkot-dengkot pergi buat. Ini confirm Mak Kilau ni. Betul. Betul. Seluruh keturunan dia buat pergi tengok Mak Kilau kan. Yalah, cerita sejarah memang seronok lah. Ya, banyak pengajaran kita dapat kan. Ambil yang baik lah. Okey, itu dia yang kedua. Yang ketiga, puasa. Yang ketiga, banyakkan puasa. Sebab puasa ni dia mengawal nafsu kita. Ingat tak waktu bulan Ramadan tu, bila kita puasa kan, banyak tak buat dosa dan maksiat? Tak larat lah. Rasa nak bergaduh, tak kosong dah, biar dah dia. Tapi kalau tak puasa, pantang salah sikit, maki amun aja. Sebab dia tak puasa. Tapi bila puasa tu, kadang-kadang kita dah tu dia puasa dia, tak lagi nak gaduh. Simpan dia lah marah tu kan, puasa ni kan. Okey,
Tu dia orang puasa Ashura semua kan. Puasa pula 13, 14, 15 Ayyamul Bid, hari putih dalam bulan Islam kan. Baguslah, teruskan. Okay. Dan yang keempat, banyakkan istighfar, minta ampun. Dia minta ampun. Okay. Wabil ashari hum yastaghfirun, dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Bila-bila lagi bila nak menjelang waktu subuh, kena banyak minta ampun. Surah Az-Zariyat ayat 18 tu Allah sebut ni. Waktu sahur ni kena banyakkan istighfar, minta ampun sebab dosa kita banyak kan. Yang kelima, menuntut ilmu. Surah Mujadalah ayat 11 Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Dan perlu diingat, ni saya rasa akhir zaman ni kan, ramai cerdik pandai, ramai orang yang berilmu, alim tu berilmu lah. Ya, tu singular dia, plural dia ulama, ramai kan? Ya, alim, orang yang alim, orang berilmu tu ramai sekarang. Tapi yang berilmu dan beradab tu saya rasa dah sikit dah. Sikit kita nak jumpa orang yang berilmu tapi dia beradab. Sebab tu al-adab qabla at-talab. Betul tak? Ya, adab dulu baru ilmu. Ni anak-anak kecil kita ni kan, budak-budak ni, mesti kita ajar dia tentang adab. Ya, bagi saya tak guna lah belajar pandai macam mana genius, macam mana bijak pun dia, tapi kalau tak ada adab tuan-tuan, bagi saya tak payah, tolak ke tepi lah. Ibarat kosong. Sama dengan guru kan, walaupun anak murid tu dia lebih bijak daripada guru dia, dia kena jaga adab kan. Sebab tu orang dulu-dulu, atuk nenek moyang kita dulu kan, walaupun dia orang tak pergi sekolah, tetapi dia diajar adab. Sebab tu hidup mereka ni berkat kan. Sebab tu hidup dia berkat, walaupun tak pergi sekolah pun, belajar tak tahu mana pun, tapi bila jumpa guru dia beradab. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melintas satu jenazah kan, melintas, orang bawa usung jenazah tu, orang kafir, berdiri dia, balik lah, Syafi'i kenapa kau ni? Aku menghormati dia sebagai anak Adam lah, sebagai manusia macam gitu kan, dan dia tu guru aku, non-Muslim kan. Dia katakan orang tersebut yang meninggal tu, ya, dia ajar kepada Imam Syafi'i macam mana nak kenal, ya, anjing ni dia dah akil balik ke belum, cara dia buang air tu kan, cara dia angkat kaki tu, tinggi tu dah akil balik, rendah je belum lagi lah, kata saya lebih kurang macam tu lah. Jadi Imam Syafi'i dia kaji belajar, praktikal dia tak tahu kan. Jadi non-Muslim tu yang ajar dia, jadi dia iktiraf orang tu sebagai guru dia. Okey. Jadi adab tu penting, barulah kepada ilmu. Okey. Yang keenam, banyakkan memberi, banyakkan bersedekah. Di dalam Al-Quran banyak ayat cerita tentang bersedekah. Ya. Selalunya nombor satu, Allah Ta'ala akan sebut lahum ajruhum inda rabbihim. Sedekah ni Allah Ta'ala akan bagi pahala yang banyak, pahala yang besar bagi orang sedekah. Nombor dua, wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada orang tersebut, wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan. Ini berapa ramai orang yang sedih, takut, risau, bimbang kan? Takut tak ada kerja, takut kena berhenti kerja, takut kena potong gaji, takut tak cukup makan, pakai, tempat tinggal. Sedih orang tak appreciate dia, sedih itu, sedih ini. Tak ada ubat dia, banyakkan memberi, banyakkan bersedekah, ya? Dan terakhir ialah kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Cari orang-orang yang baik-baik, minta kepada Allah Ta'ala. Itu pepatah Arab sebut apa, lupa lah, ya?
Man jara yas'ad sa'id. Lebih kurang macam itulah. Siapa yang berjiran dengan orang yang baik, dia akan gembira. Man jara yas'ad sa'id. Siapa yang berjiran dengan orang yang baik, orang yang bahagia, dia akan bahagia. Orang yang soleh kan. Jadi kalau kawan kita orang baik, maka secara tidak langsung kita pun terkena tempiah dia. Tapi kalau kita cari kawan orang yang tak baik, tidak langsung kita pun akan dapat lah tidak baikan tersebut. Ya, silap kita jadi jahat daripada dia pula. Ya, na'udzubillah min zalik. Saya kira itulah 7 perkara yang boleh saya kongsikan. Hijrah kita kepada perkara yang Allah Ta'ala suka, tinggalkan perkara yang Allah SWT benci. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita belajar ni ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Jadi sekarang itu dahulu pertemuan kita tangguhkan majlis ilmu pada malam ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lalladzina amanu tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal di sisi-Mu ya Allah. Luaskanlah rezeki kami, terima segala amalan kami ya Rahman. Ya Allah, Engkau beri kekuatan kepada kami untuk berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik daripada tahun yang lepas ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami juga orang-orang beriman di kalangan hamba-Mu. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, jauhkanlah kami daripada azab siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Kau berkatilah seluruh ahli jemaah di surah An-Nur ini ya Rahman, di mana mereka yang ikhlas memakmurkan rumah-rumahmu di dunia ini, mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik dari Allah Ta'ala, yang kurang dan lemah itu dari saya, mohon maaf. InsyaAllah panjang rezeki, jumpa lagi dalam masa lain waktu. Qul qawli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.